to the young to the ooh. Not to the good to the rabbit. Mesti korang tahu reference ni daripada cerita apa? Cerita Extraordinary Attorney Woo. Okay, cerita ni berkisahkan tentang seorang lawyer autistik. Hari ni kita nak cuba fahamkan lah autism ni dari perspektif Woo Yong Woo. Autisme ataupun Autism Spectrum Disorder merupakan satu isu perkembangan neurological yang kompleks. Autism ni sebenarnya melibatkan dua aspek. Satu ialah social komunikasi dengan orang lain, dan dari segi kelakuan yang berulang dan minat yang sangat mendalam terhadap satu perkara itulah. Jadi kalau kita tengok dari segi perhubungan dengan orang lain, dia mempunyai kesukaran untuk melakukan interaksi sosial dua hala dengan orang lain. Contohnya nak memulakan perbualan, meneruskan perbualan dengan orang lain. Bila kita cakap dengan orang kan, kita pingpong lah. Orang tu cakap something, kita nak cakap something. Kita akan berkongsi minat dengan orang lain. Tapi untuk orang yang ada autism, benda ni adalah satu benda yang kurang, defisit. Jadi macam kita tengok Woo Yong Woo tu kan, bila dia bercerita tentang dia punya minat tu, dia boleh cerita lama, tapi dia tak pernah tanya pun apa orang lain punya pandangan, apa orang lain punya perspektif. Terusnya, defisit dalam komunikasi bukan lisan, seperti kesukaran untuk buat eye contact, maintain eye contact dengan orang lain. Kita boleh tengok Woo Yong Woo kan, bila dia bercakap tu, dia akan pandang tempat lain. Dia sukar untuk menunjukkan ekspresi wajah ataupun nak memahami ekspresi wajah orang lain. Dia susah nak faham kalau orang tu sebenarnya tengah tipu dia ke, perli dia ke. Kemudian ada juga defisit dalam membina dan mengekalkan hubungan dengan orang lain. Bukan dia orang tak boleh bercakap, berkomunikasi dengan orang, tetapi untuk maintain friendship tu adalah satu struggle yang dialami. Contohnya Woo Yong Woo ni kan, bila ada lelaki suka kat dia, dia tak tahu macam mana nak behave, macam mana nak buat bila you ada connection dengan orang. Walaupun Woo Yong Woo dapat support yang besar daripada ayah dia, tapi kita tengok ayah dia kata ayah dia sendiri rasa lonely sebab susah untuk ayah dia nak relate dengan Woo Yong Woo. Dan part yang sedih lah bagi saya, Woo Yong Woo ni dia tahu yang dia susah nak memahami orang lain dan melihat pada perspektif orang lain. Jadi bila Lee Jun Ho tu suka kat dia, dia takut akan menyakiti Lee Jun Ho lah, bila dia punya dunia banyak revolve sekeliling dia je. Dari segi kelakuan pula, ada kelakuan yang berulang-ulang. Kalau kita tengok dalam budak, itu yang kita nampak pergerakan berulang-ulang ataupun flicking tangan kan. Yang kita boleh nampak Woo Yong Woo ni dia mengulangi percakapan orang lain. Itu dipanggil echolalia. Dari segi rutin pula, memang ada kesukaran untuk mengubah rutin. Bila ada perubahan pada rutin, itu boleh menjadikan mereka stres. Dia tak suka benda yang baru, benda yang berbeza-beza. Dan kita tengok Woo Yong Woo ni hari-hari dia makan kimbap. Kimbap tu pun flavor yang sama aja. Terusnya kita boleh lihat mereka mungkin akan ada minat sangat mendalam, abnormal intensity terhadap satu perkara. Kan Woo Yong Woo ni dia sangat obses terhadap ikan paus. Jadi segala informasi tentang ikan paus tu dia tahu. Dari segi rangsangan mereka mungkin ada hypo ataupun hyper reactivity terhadap rangsangan. Misalnya bila ada dekat luar, kat public, boleh menyebabkan ada overload sensori. Kita tengok Woo Yong Woo dia akan pakai headset bila dia berada di luar untuk kurangkan rangsangan-rangsangan yang boleh membuatkan dia rasa overwhelmed. Yang kita nampak mungkin ada yang datang dengan kurang upaya intelek, kesukaran berkomunikasi non-verbal. Itu adalah kondisi lain yang boleh berlaku sekali dengan autism. Tak semestinya orang yang ada autism ada kesukaran yang lain-lain ni lah. Macam kita tengok dalam cerita Woo Yong Woo ni sendiri, ada dua watak yang autistik, iaitu Woo Yong Woo sendiri dan juga Peng Su dalam satu episod di mana dia mempunyai kekurangan dari segi intelek. Peng Su ni untuk dia menguruskan diri pun masih perlukan bantuan daripada ibu bapa. Jadi sebenarnya kalau korang berjumpa dengan seorang yang ada autism, korang baru berjumpa dengan seorang yang ada autism. Autism ni wujud dalam satu spektrum yang besar. Kita kena faham apakah kesukaran yang orang tu alami, apakah kelebihan yang dia ada juga. Dan bila kita faham, baru kita tahu support yang macam mana kita boleh berikan kepada orang autistik untuk mereka beradaptasi dengan hidup.